Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kumpulan kami telah memilih tugasan bertajuk e-voting ataupun pemungutan suara yang dilakukan secara elektronik dan yang mula diperkenalkan secara globalnya termasuk di Malaysia. Pemungutan suara secara elektronik ini merupakan salah satu kaedah yang bakal digunakan bagi memberi peluang kepada rakyat Malaysia untuk melakukan proses pengundian dengan berasaskan atas talian. Jika dilihat pada peringkat awal pengenalannya kepada dunia, sistem pemungutan suara ini dilakukan hanya dalam sistem legislasi dan sistem voting non-elektronik. Di Malaysia, kita mengamalkan sistem e-voting ini bagi rakyat Malaysia yang tinggal di luar negara untuk melakukan proses pengundian. Bagi rakyat Malaysia yang ingin membuat pengundian secara online, iaitu e-voting, terdapat syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak SPR, iaitu pemohon adalah berdaftar sebagai pengundi dengan pihak SPR, pemohon adalah layak mengundi di bawah kategori 1B dan pemohon adalah mendaftar sebagai pengguna MySPR. Kategori 1B ini adalah warga negara Malaysia yang telah berdaftar sebagai pengundi dan menetap di luar negara dan bukannya merupakan pengundi yang tidak hadir dan menetap di luar negara. Dan kita boleh masuk ke laman web SPR yang telah ditetapkan dan boleh mengisi maklumat diri dalam portal yang telah disediakan oleh pihak SPR dan perlu mengisi nombor kad pengenalan, kata laluan dan segala maklumat diri yang perlu didaftarkan, dimasukkan dalam borang yang telah disediakan. Sekian, terima kasih. 2.0 E-voting dalam konteks umum. Melihat kepada pemungutan suara elektronik ini, kebiasaannya adalah untuk memahami proses pemungutan suara yang dilakukan secara rahsia dan aman melalui internet. Terdapat beberapa pengertian yang diberikan oleh sarjana seperti berikut. Nombor 1, Layar 2014. E-voting adalah merujuk kepada penggunaan komputer atau peralatan mengundi berkomputer untuk membuang undi dalam pilihan raya. Kedua, Hazar 2006. E-voting adalah sejenis sistem pengundian yang merangkumi kepada penggunaan komputer dan bukannya penggunaan tradisional undi di pusat mengundi atau melalui pos. Ketiga, Zappa dan Phil Zire 2007. Pengundian secara elektronik ialah merujuk kepada sebarang keadaan pengundian di mana niat pengundi dinyatakan atau dikutip melalui cara elektronik. Seterusnya, dilihat kepada proses penerapan berkaitan dengan sistem e-voting ini, sebenarnya banyak negara telah mula memikirkan berkenaan sistem ini kerana ianya merupakan pantas demokrasi yang lebih bersistematik dan memudahkan kepada rakyat. Menurut pandangan daripada Hazar 2006, menyatakan bahawa pertimbangan utama terhadap penerapan e-voting ini adalah berkaitan dengan ketepatan dan kecekapan. Oleh kerana itulah, adaptasi berkaitan e-voting ini sangat tepat dilaksanakan untuk negara Malaysia kerana hal ini sangat memberikan pemahaman kepada negara dalam mengangkat suara rakyat. Menurut Zamora 2005 menegaskan bahawa e-voting ini tidak akan terlepas daripada pentingnya aspek kerahsiaan dan keamanan. Artinya, jika tahap kerahsiaan dan keamanan ini dapat dijaga dengan baik, maka e-voting ini sangatlah tepat untuk digunakan negara ini. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Kumpulan pada kali ini saya akan menerangkan tajuk iaitu kelebihan dan kelemahan e-voting. Yang pertama iaitu kelebihan e-voting yang boleh dihuraikan adalah ianya dapat memudahkan proses pengiraan undi yang telah dibuang oleh rakyat semasa pilihan raya umum yang dilaksanakan. Kemudahan dalam proses pengiraan sistem e-voting dalam rangka perhitungan suara dan pengiraan data dapat menghitung hasil menjadi lebih cepat dan lebih terperinci daripada perhitungan yang dilakukan secara konvensional atau manual dengan cara membuka kertas undi satu persatu dan melakukan pencatatan mengikut kepada kotak undi. Dengan adanya sistem e-voting ini, bahagian pengiraan undi telah pun disetting atau difilter
terlebih dahulu bagi membolehkan sistem mengenal pasti setiap simbol atau logo yang digunakan untuk tujuan kiraan undi. Untuk kemudahan yang kedua iaitu kemudahan dalam pelaksanaan pemilihan. Kemudahan ini berkaitan di mana dalam sistem ini setiap negara yang menggunakannya boleh membuat pemilihan berdasarkan kepada pilihan simbol atau logo yang mewakili setiap parti yang bertanding. Hal ini akan lebih memudahkan rakyat untuk mengecam dan mengenal pasti logo yang bakal diundi berbanding dengan sistem konvensional terpaksa meletakkan nama calon undi dipilih. Di Malaysia, kadar buta huruf semakin meningkat disebabkan oleh pelbagai punca yang berlaku. Jika proses pengundian menggunakan nama calon sahaja, dikuatiri proses undian yang dilakukan oleh rakyat itu akan menyukarkan mereka, sehingga ada juga segelintir pengundi yang terpaksa membuat undi rosak kerana tidak memahami apa yang dibaca. Untuk kelebihan yang ketiga iaitu ia dapat mencegah penipuan. Entiti yang diberikan tugas untuk memastikan proses pilihan raya dijalankan di Malaysia adalah yang mana fungsi SPR menjalankan pilihan raya umum ke Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri dan menjalankan pilihan raya yang kecil sekiranya berlaku kekosongan. Pemegang kepada sistem e-voting juga akan diselia oleh pihak SPR bagi memastikan pengiraan undi yang dilakukan tidak bertindih dengan agensi lainnya. Dengan adanya sistem e-voting ini, penipuan dapat dikurangkan kerana segala maklumat berkaitan pengundi dan apa yang diundi telah berada dalam sistem untuk dianalisis. Dan kelebihan yang keempat iaitu penjimatan kos, iaitu kelebihan yang terakhir, sistem e-voting mampu untuk mengurangi kos pembiayaan yang mana ianya harus dikeluarkan pada saat proses pengundian dilakukan. Jika menggunakan sistem pemilihan secara konvensional, terdapat banyak kos yang terpaksa dikeluarkan bagi mencetak kertas undi, kotak undi, kad pemilih dan sebagainya. Namun, jika menggunakan e-voting, hanya perlu menyediakan mesin elektronik sahaja yang mana ianya mampu digunakan berulang kali sehingga selesai pengundian. Akan tetapi, kos pada peringkat awal proses pembinaan sistem ini pastinya akan menelan belanja yang besar kerana ianya merupakan sistem baru yang ingin dibina di negara ini. Setiap permulaan sesuatu yang baru itu pastinya akan memberi kesan awal kepada kerajaan dalam memastikan perubahan dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk kelemahan dalam sistem e-voting ini, kelemahan yang pertama, rosaknya kredibiliti dalam pengundian. Ia akan menjadi cabaran kepada pelaksanaan sistem ini adalah akan berlakunya kerosakan terhadap aspek kredibiliti dalam proses pengundian yang dijalankan. Setiap daripada program komputer itu pastinya akan memiliki kesalahan yang secara tidak sengaja akan berlaku. Bukan itu sahaja, setiap program komputer juga boleh diubah dengan pemrograman berbahaya seperti dihack dengan cara yang tidak baik oleh pihak musuh. Berbagai usaha dapat mengurangi rentetan permasalahan ini, termasuklah keamanan komputer, keamanan dalam pengujian dan analisis sistem coding dan sebagainya. Jika tiada ketulusan dan kredibiliti dalam program tersebut, pastinya akan menunjukkan proses pengundian yang dilakukan boleh dimanipulasi. Dengan perkara ini akan menciptakan bahaya. Kelemahan kedua, dari sini kita akan dapat risiko penipuan. Ianya berkaitan dengan berlakunya risiko penipuan dan penyamaran oleh dilakukan dalam sistem e-voting ini, khususnya apabila individu yang mengemukakan pendaftar pemilih bagi pihak lain. Isu berkaitan dengan ketulusan ini menjadi antara kekangan utama yang menyebabkan pihak SPR tidak melaksanakan sistem pendaftaran pemilih secara dalam talian. Hal ini dikuatiri akan memberikan kesan besar kepada proses pengundian. Dan kelemahan yang tiga iaitu capaian internet yang lemah. Sekiranya negara mengamalkan sistem e-voting ini adalah dari segi capaian internet yang lemah, bagi segelintir kawasan seperti kawasan luar bandar dan pedalaman, capaian internet yang lemah akan menyebabkan data pengundi tidak dapat dibaca dan tidak dapat dihantar ke cloud storage untuk dikira. Oleh kerana kejadian tersebut akan menyebabkan pengundian akan hilang,
Capaian internet yang baik adalah diperlukan kerana bukan sahaja untuk mempercepatkan proses pengundian, akan tetapi untuk memudahkan proses pengenalpastian pengundi. Sekian dari saya. Terima kasih. 4.0 kesimpulan. Sistem pemungutan suara dapat diimplementasikan dalam bentuk pemungutan suara elektronik e-voting. Sistem polsai e-voting dikembangkan pada penelitian, memiliki prosedur dan penggunaan yang lebih mesra rakyat. Usaha melakukan proses pengundian dalam talian atau disebut sebagai e-voting pada pilihan raya umum PRU perlu dilakukan dengan perincian yang terbaik. Elemen yang menjadi kelemahan atau cabaran kepada sistem dapat diatasi dengan baik. Bagi mengelak dan membentuk sebenaran eksploitasi semasa proses pengundian dilakukan. Penggunaan teknologi digital seperti blok rantai dalam proses pengundian dilihat turut berupaya untuk menerangi beberapa isu yang berkait rapat dengan aspek integriti dalam pilihan raya umum PRU. Sistem ini memberi kesan terhadap eksploitasi dalam PRU tetapi boleh diatasi dengan penekanan yang lebih terperinci. Pihak SPR perlu mempertimbangkan pelaksanaan sistem e-voting ini bagi memberikan kemudahan kepada pemilih khususnya. Kesimpulan, zaman berteknologi tinggi menjadi satu keperluan yang perlu diperbincangkan. Banyak kemudahan kepada rakyat dalam proses pengundian. E-voting ini banyak mendatangkan kebaikan kerana memberikan kemudahan secara menyeluruh bukan sahaja kepada pemilih tetapi juga kepada petugas. Sekian, terima kasih.